إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين وللعلماء العاملين والمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد, Alhamdulillah, hari ini kita di majlis yang ke-61 pada pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syiar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Hari ini kita sebagai kelas gantilah kepada majlis yang kita tak buat pada minggu lepas, insya-Allah, dan kita masuk pada kitab as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkenaan dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-salah di sini berselawat maksudnya adalah dari segi bahasa adalah ad-du'a. Selawat bermaksud ad-du'a, yakni doa. Secara khususnya berdoa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ditinggikan darjat dan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Firman Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahawa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya, berselawat dan berilah salam kepadanya. Ayat ni diturunkan, dikatakan diturunkan pada tahun kedua hijrah, dan ada pendapat mengatakan turunkan pada malam Isra, dan Mi'raj, dan ada juga yang mengatakan diturunkan pada bulan Sya'ban. Dan sebab nuzul ayat, sebab diturunkan ayat ni adalah kerana para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari mereka bertanya kepada baginda Nabi, kami telah mengetahui
bagaimana cara untuk memberi salam, memberi salam kepada engkau. Akan tetapi kami tidak tahu bagaimana cara untuk berselawat kepada engkau. Maka dengan sebab itulah maka Allah Ta'ala turunkan ayat tersebut. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Apa maksud Allah berselawat kepada Nabi? Dan apa maksud Allah para malaikat berselawat kepada Nabi? Kata para ulama, ulama berbeza pendapat. Banyak pendapat di kalangan para ulama tentang masalah berkaitan dengan Allah dan para malaikatnya berselawat. Antara pendapat di kalangan para ulama adalah mengatakan selawat Allah kepada Nabi adalah bermaksud Allah Ta'ala memberi rahmat dan memberi keredaan kepada baginda Nabi. Itu di antara pendapat. Itu Allah Ta'ala memberi rahmat dan keredaan kepada baginda Nabi. Dan selawat para malaikat bermaksud malaikat mendoakan dan juga memohon istighfar. Itu pendapat salah satu pendapat, doa wal istighfar. Dan selawat orang-orang yang beriman, selawat kita kepada baginda Nabi SAW adalah maksud doa wa ta'zim, iaitu mendoakan dan juga mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi SAW. Dan maksud keseluruhan ayat secara umumnya adalah Allah Ta'ala telah memuliakan dengan memuliakan baginda Nabi SAW dengan ayat ini, iaitu Allah Ta'ala memuja dan memuji baginda Nabi SAW di sisi para malaikatnya, pada kedudukan yang tertinggi. Itu adalah satu-satunya Nabi yang Allah Ta'ala muliakan di sisi para malaikatnya. Baik, wal ahadits fi fadliha wal amri biha aksar min an tuhsar. Dan hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan dan perintah untuk berselawat kepada baginda Nabi SAW sangat banyak, tidak terhitung banyaknya. Walakin nusyiru ila ahrufi min zalik. Akan tetapi kata Imam Nawawi, aku sebutkan sebilangan saja. Tambihan ala ma siwaha wa tabrikan atau wa tabarrukan lil kitab bi dzikriha, sebagai mengingatkan dan juga sebagai mengambil berkat untuk kitab ini, seperti yang disebutkan dalam kitab ini, untuk mendapat keberkatan, untuk mengambil keberkatan dengan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rawayna fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Riwayat daripada sahih Muslim daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, iaitu anak kepada Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat saja, sallallahu alaihi biha 10, maka Allah Ta'ala membalas kepada selawatnya dengan 10 kali selawat. Ini Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 10 kali selawat. Ini Allah Ta'ala memberi rahmat dan memberi keredaan dan mengangkat darjat kepada orang yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 10 kali gandaan selawat. Itu kelebihan orang yang berselawat kepada baginda Nabi. Baik. Qala wa rawayna fi sahih Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi 10.
semua masuk juga. Yang tadi riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn ibn al-Asi, dan ini riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu barang siapa yang berselawat kepadaku dengan 1 kali selawat, Allah Ta'ala membalas kepadanya dengan 10 kali selawat. Yani Allah Ta'ala memberi rahmat dan memberi keredaan kepada orang yang berselawat kepada baginda Nabi dengan 10 kali gandaan. Qala wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala awla an-nasi bi yawm al-qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Qala at-Tirmidzi hadithun hasan. Riwayat daripada kitab Sunan at-Tirmidzi daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aulan nasi bi yaumil qiyamah, yani orang yang paling aula, yang afdal, yani orang yang aqrabuhum bi, yani orang yang paling dekat denganku, dan juga orang yang ataupun orang yang paling berhak untuk mendapat syafaatku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, iaitu mereka yang banyak bersalawat kepadaku. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Yang Tirmidzi katakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini menunjukkan tentang kelebihan orang yang banyak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni akan mendapat kedudukan yang paling terdekat, paling dekat dengan baginda Nabi, dan akan mendapat paling berhak untuk mendapat syafaat. Yang kata para ulama, ini menunjukkan kelebihan orang ataupun kelebihan para ulama muhaddits ataupun ulama ahli hadis, iaitu mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang ulama hadis adalah mereka yang paling banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan hadis banyak menyebut nama baginda, dan dengan sebab itulah mereka banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan, itu berita gembira kepada ulama hadis ataupun orang yang paling banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmidzi wa fil bab an Abdurrahman ibn Auf wa Amir ibn Rabi'ah wa Ammar wa Abi Talhah wa Anas wa Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhum. Hadis tersebut banyak diriwayatkan oleh para sahabat, iaitu di antaranya Abdurrahman bin Auf, Amir bin Rabi'ah, Ammar wa Abi Talhah wa Anas wa Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Qala wa rawayna fi Sunan Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa bil asanid as-sahihah an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. Riwayat daripada Sunan Abi Dawud dan juga Sunan An-Nasa'i dan juga Sunan Ibn Majah dengan sanad-sanadnya yang sahih daripada Sayyidina Aus ibn Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, iaitu hari yang paling afdal, hari yang paling afdal, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling utama adalah hari Jumaat. Hari Jumaat, yakni hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Fa aksiru alayya minas salati fihi, maka perbanyakkanlah kepadaku selawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, bahawa sesungguhnya selawat kamu akan dibentangkan kepadaku pada hari tersebut, pada hari Jumaat tersebut. Sebab
pada setiap hari selawat yang kita ucapkan akan dibentang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah para malaikat. Melainkan pada hari Jumaat, selawat yang kita ucapkan akan terus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara dengan para malaikat. Ini keistimewaan selawat pada hari Jumaat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus mendengarnya tanpa wasilah ataupun perantaraan dengan para malaikat. Faqalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana selawat tersebut akan dibentangkan, akan diperdengarkan kepada engkau sedangkan engkau telah aramta. Aramta di sini maksud telah hancur ataupun telah dimakan oleh tanah. Kemudian yaqul balita ni maksud juga dimakan dengan tanah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Bahawa sesungguhnya Allah Taala telah mengharamkan kepada bumi, kepada tanah untuk memakan jasad para anbiya. Itu keistimewaan para nabi. Jasad mereka tidak akan dimakan oleh tanah. Baik. Itu di antara keistimewaan hari Jumaat, iaitu selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus diperdengarkan kepada baginda Nabi. Dan di antara kelebihan berselawat begitu juga dengan berselawat baginda Nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang lain. Tak kiralah pada hari apa pun, di tempat mana pun, selawat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus dibawa oleh para malaikat untuk dibawakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita berselawat kepada baginda Nabi di sisi baginda, iaitu di makam baginda, di raudhah, baginda akan terus mendengarkannya tanpa perantaraan para malaikat. Tak kiralah hari apapun, tak kiralah hari Jumaat ataupun tidak, baginda Nabi terus akan mendengarkannya, selawat pada kita, selawat daripada kita. Qultu aramta bi fathir ra wa iskan al mim wa fathit ta al mukhaffafah. Qala al Khattabi asluhu armamta fa hadafu ihda al mimain wa hiya lughatan li ba'd al arab kama qalu zaltu af'alu kadha ay zalaltu fi nadha'ir lidhalik. Wa qala ghayruhu innama huwa arammat bi fathir ra wal mim al mushaddadah wa iskan al ta ay arammat al 'izam. Wa qila fi aqwalin ukhra wallahu a'lam. Yang dimaksudkan dengan aramta tersebut adalah tulang belulang telah hancur dimakan oleh tanah. Itu maksud aramta. Seperti mana kita maklum, jasad para nabi, bahkan juga disebutkan para syuhada yang disebut jelas di dalam Al-Quran. Jasad para syuhada, mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad mereka tidak akan dimakan oleh tanah. Apatah lagi jasad para nabi, yang mana mereka tersebut adalah hamba-hamba Allah Taala yang terpilih. Qala wa rawayna fi sunan Abi Daud fi akhir kitab al-hajj fi bab ziyaratil qubur bil isnad as-sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Telah diriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud pada akhir kitab al-hajj pada bab ziyaratul qubur, bab ziarah kubur, yakni ziarah kubur Nabi, dengan sanad-sanad yang sahih daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taj'alu qabri 'idan, janganlah
Janganlah sampai kamu menjadikan kuburku tempat aid. Aid ni adalah tempat sebagai tempat perayaan. Kata para ulama, ihtimal, kemungkinan yang dimaksudkan adalah untuk memperbanyakkan ziarah, iaitu jangan menjadikan kubur jangan kubur Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita menziarah kubur pada hari raya. Yang ini menjadi kebiasaan. Kalau kita pada hari raya saja kita akan menziarah kubur. Bahkan dituntut untuk kita menziarahi kubur ataupun kubur-kubur yang lain atau kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap masa. Jangan jadikan hanya waktu perayaan sahaja kita menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kubur-kubur yang lain. Itu di antara ihtimal, kemungkinan pendapat yang disebut oleh para ulama. Pendapat kata Imam As-Sakhawi dan juga muridnya iaitu Imam Al-Qastalani rahimahumullah. Hadis ini sebut menunjukkan jangan menunjukkan jangan berhimpun di sisi kubur, jangan berhimpun di sisi kubur dan menjadikannya tempat perayaan dengan menjadikan tempat melalaikan, berpesta dan sebagainya. Itu kata Imam As-Sakhawi dan juga Imam Al-Qastalani. Itu kebiasaan orang Arab apabila mereka berhimpun pada hari raya, mereka akan berpesta, akan berhibur dan menari dan sebagainya. Itu masuk daripada hadis tersebut. Jangan menjadikan tempat kuburku sebagai tempat yang berpesta dan sebagainya. Wasallu alayya, dan berselawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, bahawa sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Sebab para malaikat akan membawa selawat kita untuk diperdengarkan, dibentangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil menunjukkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburnya. Qala wa rawayna fihi aidan bi isnadin sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ini sunan riwayat daripada Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Siapa saja di antara kamu yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan rohku ke jasadku agar aku dapat mengucapkan salam, membalas salam kepadanya. Itu juga menunjukkan dalil bahwasanya Nabi SAW hidup di dalam kuburnya. Karena Allah, baginda Nabi menyebut, setiap kali orang yang selawat padaku, memberi salam kepadaku, Allah Ta'ala akan kembalikan rohku untuk menjawab salamnya. Itu menunjukkan baginda Nabi SAW hidup di dalam kuburnya. Setiap masa, setiap waktu, setiap detik, seluruh umat baginda Nabi SAW di sisi di seluruh dunia sentiasa berselawat. Selawat kepada Nabi menunjukkan Allah Ta'ala mengembalikan roh baginda Nabi SAW untuk membalas jawab salam yang diberikan oleh kita. Baik, babu amri man dzukira indahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisolati alaihi wa taslim sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambung pada majlis yang akan datang. Cukup sekadar tu. Sebab masa tidak mengizinkan, kita akan sambung pada minggu depan ataupun pada hari Isnin, insyaAllah. InsyaAllah berkenaan dengan suruhan untuk mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Nabi SAW ketika
mendengarnya nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang datang daripada kelemahan dan kekurangan yang saya mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu di majlis yang akan datang. Sempena dengan hari Jumaat, kita dituntut untuk banyakkan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, sekurang-kurangnya pada setiap hari kita dituntut untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak 1000 kali selawat. Itu bilangan yang paling kurang kata para ulama. Maka dengan sebab itulah kita pada hari Jumaat lagi kita dituntut untuk menggandakan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memandang kita dengan rahmat dan keredaannya. InsyaAllah kita akhiri dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sirah atau selawat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. InsyaAllah pada setiap hari Jumaat ruwaq yang dipimpin oleh Syekhul Ruwaq ini Al-Fadhil Ustaz Hairul Nizam menganjurkan majlis berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak 1000 kali. Boleh kalau kita nak, kalau ada yang masa boleh join. Ini pada pukul 9 setiap hari Jumaat. Boleh untuk kita join untuk selawat dengan 1000 kali. InsyaAllah sama-sama kita mengimarahkan hari Jumaat kita dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.